ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله نبي المجتبى والرسوله المرتضى أما بعد اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, kurniakanlah kepada kami suatu perasaan sayang dan cinta kepada keimanan. Bahkan hiaskanlah keimanan itu dalam diri kami, ya Allah. Campakkanlah kepada kami perasaan, iaitu perasaan benci kepada kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Jadikanlah kami di kalangan orang-orang yang mendapat petunjuk. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hadirin hadirat dirahmati Allah sekalian, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini dapat kita meneruskan kembali dalam siri perbincangan kita, perkongsian ilmu, untuk kita sama-sama renungi kehidupan para sahabat, dan kita memanfaatkan judul buku ia bertajuk Qabasat min Hayatis Sahabah, suri tauladan kehidupan para sahabat. Dan pada malam ini kita masih lagi dalam bab berkenaan tentang prihatinnya para sahabat ini dengan ibadah. Dalam bab yang keempat, keyakinan dan kepercayaan para sahabat. Jadi tak habis lagi perbincangan kita dalam bab prihatin soal ibadah. Maka kita masih lagi dalam hadis qasad 39. Sambung dalam qasad 39 baris yang ketiga, yang kedua, perangan yang kedua, Al-Bukhari dan Muslim. Qasad 39 perangan yang kedua, Al-Bukhari dan Muslim telah meriwayatkan sebuah hadis dari Abdullah bin Amr Al-As radhiyallahu anhuma katanya, aku telah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, akan ku berpuasa di siang hari, akan ku bangun di malam hari, selagi hayat di kandung badan. Baik, sudah hadirin semua. Ada satu hadis yang lepas kita bicara 3 orang sahabat kan, yang datang berjumpa dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi lah, nak tahu tentang ibadat Nabi ni bagaimana. Jadi bila para isteri Nabi bercerita tentang ibadah Nabi, ada yang rasa mereka, di kalangan mereka ini rasa takjub dan rasa mereka ini sangat teruk. Sehingga kan mereka kata, selepas ini aku akan berjaga setiap malam sepanjang umurku kan. Aku akan berpuasa dan tidak akan berbuka puasa. Aku akan tidak memandang wanita. Maksudnya. Jadi perkara itu ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi bagi tahu, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tak ada perasaan raghabah, keinginan sebagaimana sunnah yang aku buat. Di mana Nabi pun kalau dari sudut beribadah, Nabi juga tidur, berpuasa, Nabi juga berbuka puasa, Nabi juga berkahwin kan. Jadi akhir sekali Rasulullah kata, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Orang yang mana dia ni tak ada satu perasaan, raghibah ni dia punya perasaan dalam dirinya itu untuk menghidupkan sunnah sebagaimana yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita nak, yang dibawa oleh Nabi, bukan mengikut hawa nafsu, bukan mengikut dengan tauladan yang selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita kena belajar, sudah hadirin semua kan. Kena belajar bagaimana cara Nabi beribadah kan. Antaranya sebagaimana Aisyah radhiyallahu beritahu, ada wamuha wa in qalla. Nabi ajar kita sebagaimana saranan Aisyah, isteri baginda, kata bermulalah ibadah kita itu supaya yang paling utamanya adalah mudawamahnya.
Mudawamah ni maksud apa? Mudawamah ni istiqamah lah, istimrar, berterusan. Wa in qalla, sekalipun sedikit. Sekalipun amal itu amal yang kecil, sudah hampir semua, ya. Jadi kita bermula dengan walaupun kecil tetapi dia istimrar, ya. Barulah kita selepas kita melepasi satu tahap ujian kita untuk kita beribadah kepada Allah itu dengan penuh, ya, kesungguhan, barulah kita boleh naik sedikit. Sebab itu kita kena berilmu dalam beramal, ya, kena berilmu dalam beramal. Orang berbicara tentang soal amal ni, sudah hadirin semua, berbagailah keinginan manusia yang sebahagian kita ni ingin nak ubah diri, kan. Ada masyarakat kita, manusia-manusia, Allah campakkan hidayah pada dia. Campakkan hidayah pada dia, dia nak berubah. Kan, sebelum ni tak pernah solat, sebelum ni berjoli zakat, kan. Buat benda yang tak elok, ya. Dia buat benda yang sia-sia. Jadi bila mereka nak berubah tu pertama sekali bagaimana caranya kita nak buat. Sebab itu dalam perkara ni kita kena ikut wahyu. Apa yang Nabi ajar pada kita sudah hadirin semua. Sebab itu kita perlu kepada banyak aspek, kan, persoalan tentang ilmu ni. Lihat bagaimana kita lihat contoh yang boleh kita ambil, kan. Bagaimana Nabi SAW menerima wahyu yang pertama itu dengan Iqra. Dan Nabi suruh kita, ya, Allah Ta'ala suruh Nabi SAW baca Iqra bismi Rabb, dan bacalah dengan nama Tuhanmu. Maknanya apa sudah hadirin semua? Pertama sekali, bila kita nak ubah diri kita kena ada panduan. Sebab Iqra tu nak baca apa? Al-Quran. Maka untuk nak ubah diri kita kena ada panduan. Maka panduan kita adalah Al-Quran. Maka bila kita sebut dengan Al-Quran, adakah kita boleh terus baca? Tanpa kita ketahui apa, terus baca. Tak apa, saya tak boleh baca, saya nak baca terjemahan. Boleh, tak ada masalah kalau kita nak beli terjemahan, kan, baca. Tetapi adakah kita nak faham yang kehendak kita? Saya faham macam ni, saya faham macam ni. Sedangkan agama kita ini terpelihara. Agama kita dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Khususnya Al-Quran, mukjizat yang kekal sampai ke hari kiamat ni, Allah Ta'ala pelihara. Bahkan Allah Ta'ala mengisinya dengan berbagai-bagai, ya, usaha dan ketekunan orang-orang salafun as-salih. Mereka menyambung perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi sebut, apa yang Nabi syarahkan, ya, sama ada melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap ayat Al-Quran, disitulah para sahabat mengambilnya. Kemudian para sahabat mencurahkan kepada para tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in, sampailah ulama mazhab, sampailah kepada kita. Bermakna panduan itu sangat-sangat dipelihara, sudah hadirin semua. Adakah dengan mudah-mudah kita ambil Al-Quran terjemahan, kita baca terjemahan dan kita faham ikut suka kita? Maka cara itu salah. Cara itu salah. Bermakna kita mesti dipandu. Sebab itu disebut oleh ulama kita, innamal i'lamu bita'allum. Ilmu tu mesti kena mengaji. Ilmu yang kita nak dapat ni, kita tak boleh kita rasa, okey, saya rasa saya dah dapat. Itu macam, itu ciri-ciri ajaran sesat lah, sudah hampir semua. Ya. Dia rasa dia yang betul. Macam seminggu dua ni baru ni ada agama, tapi dia orang bukan Islam kita lah. Tapi dia kata dia dapat wahyu, ya, daripada makhluk halus ataupun makhluk dia panggil alien. Alien pernah datang kepada dia, beri dia satu tugas bahawa dia ni menyambung kena bawa agama. Tapi agama dia agama teruk lah, sudah hampir semua. Agama yang sangat menjunjung tentang kebebasan seksual. Ya, ini agama yang teruk ni lah. Ada sudah hampir, kalau kaji dalam, kita tengok dalam apa-apa sekarang maklumat mudah dapat, kan. Tapi mereka dengan sangkaan mereka sini, di negara kita apa kurangnya,
Kan di Selangor tu saya pernah sebut kan, ada ajaran kahar. Mudah-mudahan Allah memberi pengampunan padanya. Masih lagi hidup, tak silap sudah hampir semua. Baru ni dalam 2 tahun lepas dia kata dia dah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dalam tempoh setahun lepas, anak murid dia cuba naikkan dia semula. Ini semasa berlaku di Selangor 2 tahun lepas. Saya ingat lagi macam mana ada seorang asatizah ilmuwan di Selangor berdebat dengan anak murid kahar ni tentang ajaran dia. Sebab apa? Sebab dia percaya tentang konteks Al-Quran itu pada sisi pandangan dia. Sudah hampir semua. Dia kata saya mendapat wahyu daripada surah Yasin. Ya, saya dapat wahyu daripada surah Yasin. Wahyu ayat ni menunjukkan saya ni dilantik sebagai rasul. Lepas tu ada dululah dia punya video tu kan. Kemudian bila dah masuk ke mahkamah sebagainya, dah habis mahkamah, dah bersalah, dia buat live, saya dengar ini. Ya, mengisytiharkan saya telah menolak, saya telah tidak lagi menjadi nabi. Dia sendiri isytiharkan dia berhenti jadi nabi kan. Macam-macam pula sudah hampir semua kan. Itu yang nabi, belum lagi yang ayah pin yang mengaku Tuhan. Sudah hampir semua. Nak ceritanya, apabila mereka memahami tafsiran dengan kehendak mereka, ini yang punah, ini yang rosak. Sebab itu bila kita faham terhadap konteks, khususnya Al-Quran yang kita pegang ini, yang merupakan kalamullah, kita kena ikut tertib, maratib yang mana para ulama dah pelihara dia. Jadi kenapa sudah semua? Kena mengaji lah kan? Kena menuntut ilmu. Bila kita menuntut ilmu itu, Allah beri kita kesedaran. Ya, sebab itu kalau kita lihat orang yang menuntut ilmu ni, dia tak sama dengan orang yang jahil. Sudah hampir semua orang yang gupah. Kerana orang yang menuntut ilmu ni, Allah kurniakan padanya, bila dia menuntut ilmu dengan betul lah, dengan baik, Allah berikan dia ketenangan. At-ta'anni minallah wal ajla minasyaitan. Orang yang tenang ni daripada Allah. Jadi nak dapat ketenangan itu mesti dengan ilmu. Sudah hampir semua. Sebab itu ada sebahagian kita, sahabat kita, bila dia nak kata dia berubah, dia nak jadi insan baik, dia nak masuk tariqah, dia nak berkecimpung dalam kesufian, dalam bidang kesufian, sufi lah, tariqah, ya. Tapi cara dia salah. Cara dia apa? Saya nak beramal sekian ni supaya saya ada khadam. Saya ada khadam saya kan. Saya nak beramal-amal sedemikian ni nak untuk apa? Untuk nak dapat sesuatu kesaktian. Sebahagian orang begitu, dia kemarukkan sesuatu, maka itu salah. Sudah hampir semua. Kerana kalau kita melihat dari sudut perjalanan kesufian tasawuf ini, ya, mereka mesti memulakan posisi mereka dengan ma'rifatullah. Kena belajar ilmu tauhid dahulu. Kalau awak nak menyebutkan diri dalam tasawuf dengan salik ilallah, kesufian ini, nak jaga diri, nak pelihara, kena kenal Allah. Bila kita kenal Allah, betul-betul kita belajar tauhid, keyakinan kita terhadap Allah, barulah kita tonjolkan dari sudut riyadhah. Riyadhah ni apa? Amalan kita lah. Itu dipanggil, kalau ilmu tasawuf disebut dalam riyadhah ini, yang kebanyakan orang yang bila dia berintimak dengan beberapa tariqah, dia akan ada zikir dia kan. Itu riyadhiyah dia untuk dia. Sampailah tahap dia mauhibah. Yang ketiga itu mauhibah tu kurniaan Allah Ta'ala. Allah bagi pada dia. Tapi nak capai ke situ bukan sebarangan orang. Sudah hampir semua para ulama-ulama dahulu, ada yang sampai salah langkah, ya, bawa fitnah dan sebagainya. Tapi nak ceritanya, kalau kita nak membina satu karakter diri kita yang bersih dalam hidup kita, dah betul dah untuk kita jaga pelihara diri kita, ya,
kita kena kenal Allah dahulu. Kenal Allah maksudnya apa? Kena mengajilah di sudut akidah tu. Kalau orang yang dia mula-mula kata saya nak baiki diri, nak tazkiyah diri, terus dengan amalan, terus dengan riyadhah dia, awak kena amal sedemikian. Kalau awak zikir 1000 kali, 10,000 kali, awak dapat khadam. Orang macam ni dia bukan mengikut aliran tasawuf yang betul, dia mutasawwif. Mutasawwif maksudnya apa? Mutasawwif ni dia memakai baju tasawuf orang yang sufi, tapi sebenarnya bukan kepada redha Allah. Palsu panggil, sufi yang palsu sudah. Sebab tu kalau kita kata, orang ni kata, oh saya sekarang ni tak perlu datang masjid dah, saya sekarang tak perlu datang madrasah dalam surau, saya tak perlu berjemaah, orang itu mutasawwif. Ya, dia apa? Dia memakai baju sufi dengan membawa perkara yang negatif. Itu yang jadi ajaran sesat tu. Ya. Sebab tu bila kita nak melalui jalan yang benar, jalan yang memperbaiki diri kita, bermulalah dengan menuntut ilmu. Utama sekali adalah i'tiqad kita, kepercayaan kita, ya, pergantungan kita, keyakinan kita terhadap Allah. Itu sangat penting. Okay. Kalau rasa tak mampu, sekadar kita zikir al-maqsurat, beberapa zikir-zikir cukup, boleh juga kita amalkan, kan? Tak perlu kita nak menyebutkan diri dalam beberapa aliran tariqah itu. Fokuskan dulu pada diri kita, perlahan-lahan, kan? Perlahan-lahan, lama-lama insya-Allah Allah akan angkat martabat darajat kita sudah hampir esok. Ini perkara kehidupan. Sebab itu dengan ilmu inilah dia akan membentuk jiwa kita. Nabi ajar pada kita bagaimana hidup ini, awak ada tanggungjawab. Inna 'alaika haqqan, kan? Diri kamu pun ada hak yang perlu kamu tunaikan. Ya, keluarga kamu ada hak yang perlu kamu tunaikan. Fa'ati kulli bi haqqi haqqahu, maka serahkanlah hak tu kepada si punya hak. Kita kena beri hak kepada keluarga, anak-anak kita, kan? Isteri kita kena tunaikan hak. Mak ayah, jiran tetangga, kan? Diri kita sendiri pun ada hak, kan? Jangan sampai seksa diri. Ini Nabi bagi tahu pada kita. Bahkan dalam hadis yang kita sebut ini, ya, sehinggakan Abdullah bin Amru al-As dikatakan, demi Allah akan ku berpuasa di siang hari, akan ku bangun di malam hari selagi hayat di kandung badan. Makna dia nak bertegas dengan diri dia, nak melazimi diri dengan kesungguhannya, ya. Maka lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, engkaukah yang berkata demikian? Nabi cepat-cepat pergi jumpa orang ni. Abdullah, kamu ke yang cakap kamu akan bangun malam, ya, sepanjang hayat selagi mana nyawa di kandung badan? Jawabku kepada baginda, demi dirimu sebagai ibu bapaku wahai Rasulullah. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya kau tidak berupaya melakukan demikian. Maka Nabi bagi tahu, engkau ni sebenarnya tak mampu buat demikian. Tetapi berpuasalah dan berbuka. Walaupun Nabi bagi tahu kepada sahabat, kita ni tak mampu nak jadi seperti Nabi, ya, tapi Nabi tetap juga suruh kita buat ibadah, tapi dengan cara yang mengikut kemampuan. Iaitu apa dia? Pertama, berpuasalah dan berbuka. Tidur dan bangun bersolat dan berpuasalah 3 hari dalam sebulan. Kerana setiap kebaikan pahalanya 10 kali ganda. Dan itu adalah seperti berpuasa sepanjang masa. Riwayat dalam satu hadis tentang puasa 3 hari, kan? Ayyamul bid, kan? Sudah hadir semua. Ada riwayat yang tak payah dah nak puasa setiap hari. Ataupun puasa Isnin, Khamis, ya. Sudah membadai. Bahkan Rasulullah kata ada puasa itu, kita puasa 3 hari sebulan, dia punya fadilatnya seperti berpuasa sepanjang masa, kan? Masya Allah, tabarakallah. Jawabku, Abdullah membalas, aku berpuasa lebih dari itu. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Kalau demikian berpuasalah sehari dan berbukalah 2 hari. Ini puasa Nabi Allah Daud. Selang sehari sudah, bukan setiap hari kan. Ya. Maka aku berkata lagi, aku berupaya lebih daripada itu. Allah kata, aku lebih baik, boleh lagi. Maka sabda Nabi SAW, puasalah selang sehari. Ini yang Nabi Allah Daud. Apa yang tadi tuan-tuan? Ini puasa selang sehari. Ia adalah cara Nabi Allah Daud AS berpuasa, dan ia adalah sebaik-baik puasa. Baik. Nak ceritanya pertama saudara semua, inilah kesungguhan para sahabat dalam beribadah. Sebab kita dalam bab prihatin dalam ibadah. Nak ceritanya para sahabat ni mereka bersungguh, mereka melazimi ibadah, mereka berusaha menjadi orang-orang yang begitu bersih dalam jiwanya. Dalam keadaan mujahadah para sahabat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbing mereka dengan cara yang betul. Ini kelebihan yang ada pada para sahabat. Sebab apa? Mereka mendapat tarbiyah secara langsung daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi Al-Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis Nabi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma telah berkata, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba seorang lelaki bangun berdiri. Ketika Nabi berkhutbah, maka seorang lelaki bangun. Maka jawab hadirin sekalian, itu Abu Israel. Dia telah bernazar untuk berjemur di bawah matahari. Tidak akan duduk, tidak akan berteduh, tidak akan berjalan dan akan berpuasa. Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayuh, suruh dia bercakap, berteduh, duduk dan sempurnakan puasanya itu. Nak kata Rasulullah pimpin para sahabat Nabi jangan terlalu menyiksa diri. Ya. Ini nak cerita tentang prihatinnya para sahabat, kesungguhan para sahabat dalam ibadah. Sebab itu kita kok mana pun dalam kita mencari petunjuk, carilah petunjuk yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan salafun as-salih. Kerana mereka itu golongan yang disebut sebagai sebaik-baik kurun kan. Khairul qurunil qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Kesungguhan yang berlebihan dalam ibadah sebenarnya mereka bertujuan untuk bertakarrub dengan Allah Ta'ala. Mereka merasakan bahawa berdiri di hadapan pintu Allah dengan amalan-amalan ibadah pasti mendekatkan mereka kepada Allah, dan itu boleh membawa keridhaan Allah kepada mereka. Abu Nuaim pula mengeluarkan sebuah hadis di dalam buku Al-Hilyah dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu telah berkata, selagi mana kamu berada dalam solat, berarti kamu sedang mengetuk pintu yang maha kuasa. Dan sesiapa mengetuk pintu maha penguasa, pasti dibukakan untuknya. Allahu Akbar. Sebab tu kita kena rajin dengan kita lah, terutama saya sendirilah. Saling kita bernasihat untuk kita memperbanyakkan ibadah kita. Khususnya solat lah, sudah hadirin semua kita perbanyakkan solat. Kerana bila kita solat tu, dalam waktu solat itu sebenarnya waktu yang sangat-sangat indah. Kerana waktu kita solat itu waktu sedang kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebut dalam kitab Iliyah seolah-olah kita sedang mengetuk pintu yang maha penguasa. Jadi bila kita solat itu, insya-Allah dengan kesungguhan, dengan mujahadah kita solat, sebanyak mana dan sesungguh mana kita solat, insya-Allah kesungguhan itulah yang Allah akan bayar dengan keridhaannya dan diakhiri dengan kenikmatan di syurga sudah hampir semua, insya-Allah taala. At-Tabrani meriwayatkan bahawa isteri Uthman telah berkata bahawa sesungguhnya Uthman selalu menghidupkan keseluruhan malamnya melalui rakaat-rakaat salat dengan membaca Al-Quran di dalamnya. Baik, ada sebagian sahabat kan, antaranya sebagaimana yang dimaklumkan disampaikan oleh isteri Uthman, setiap malam sahabat Nabi ini solat dengan dalam solat itu dipanjangkan waktu berdirinya itu dengan membaca Al-Quran di dalamnya. Abu Nuaim sekali lagi menyebut di dalam kitabnya dari Asma radhiyallahu anha telah berkata bahawa Az-Zubair bin Awam adalah seorang yang selalu mendirikan malam dan berpuasa di siang hari.
beliau dikenali sebagai merpati masjid. Sehingga diberi gelaran sudah hadir semua sahabat Nabi. Allahu akbar. Ini kesungguhan mereka dalam melaksanakan ibadah mereka, takarubnya mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu sudah hadirin semua, bila kita sebut tentang kesungguhan para sahabat ini, mereka bergelumang dengan usaha mendekatkan diri kepada Allah. Itulah yang memberikan bekalan yang kuat kepada mereka untuk mereka menjadi orang yang hebat di mata manusia. Kerana apa? Kerana mereka sangat kenyang dengan makanan rohani sudah hadir semua. Sebab itulah kesungguhan mereka itulah menyebabkan Islam itu berkembang. Kenapa? Kerana orang yang membawa risalah itu orang yang betul-betul dekat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan mudah nak bawa satu perubahan kan. Di kala mana masyarakat di jahiliah, Arab jahiliah, yang mana mereka ini berkepercayaan yang musyrik, menyembah berhala, dengan kekerasan kepala mereka ini kan. Orang Arab ego dia macam mana semua. Allahu akbar. Jadi di sebalik kekuatan itu yang mereka ada, yang kita nampak, kita baca dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah dengan amalan, dengan takarrubnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan mereka insan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu penting untuk kita membina manusia sedang semua Membina manusia sangat penting. Kalau kita lihat keadaan sekarang, anak-anak muda kita sudah hadir semua. Kalaulah kita dapat memberikan satu semangat, dan dia sendiri, anak muda kita, anak-anak kecil kita bersemangat untuk membina kehidupan seperti mana para sahabat, Masya Allah, tabarakallah. Kehidupan di masa akan datang, mereka akan bawa tanggungjawab mereka berteraskan kepada agama. Sebab itu bila kita bicara sedikitlah sentuh tentang kemerdekaan kan, sudah hampir semua. Masyarakat kita melihat kemerdekaan itu dari sudut tokoh-tokoh kan, tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan. Tetapi sedarkah kita sudah hadirin semua, di sebalik pengorbanan tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan itu, di situnya usaha-usaha mempertahankan akidah dan agama itu sangat kuat sudah hadirin semua. Kalau kita nak ambil contohlah paling mudah, bermula daripada penjajahan Portugis 1511 sudah hadirin semua kan. Walaupun pada masa itu memang telah jelaslah apabila Portugis telah berjaya menjajah Melaka pada masa itu, tempat kita, negeri kita ni sudah hadir semua. Tetapi adakah orang pada masa itu berdiam diri? Tidak. Sejarah menunjukkan kepada kita dalam tempoh 15-11, selepas itu 10 tahun, 5 tahun, banyaknya siri-siri peperangan umat Islam yang mana mereka berusaha untuk nak mengambil semula Melaka ni sendiri. Bahkan connection mereka dengan serantau, negeri-negeri serantau, kerajaan mana, Pasai, kemudian kerajaan Aceh, Sultan Iskandar Muda, mereka berpakat berjuang sehingga kan pada zaman Sultan Iskandar Muda, pemerintahan Aceh itu mendapat bantuan daripada kerajaan Turki Utsmaniyah, bantu untuk nak lawan Portugis, walaupun kalah, walaupun tak berjaya, semua mereka tetap berusaha mempertahankan agama mereka, hampir semua. Nak kata orang dahulu. Sebab tu kita kena sedarkan anak muda kita bagaimana sebenarnya semangat kemerdekaan itu, sebenarnya hakikatnya di belakangnya adalah kekuatan agama. Kekuatan agama hampir semua. Orang dahulu mereka memperjuangkan agama. Selepas Portugis, Belanda hampir semua. Belanda sama juga, tentera Islam, orang-orang Islam, kerajaan, antaranya yang paling tersohor kan,
di Melaka ni, yang berjuang, ataupun dia keturunan Selangor lah, Raja Ali Haji kan. Raja Ali Haji ni, dia ni anak sultan, tapi dia mengaji pondok sudah hampir semua. Mengaji agama. Ya. Adik dia naik sultan dah, dia tak. Tapi dia ni antara tokoh yang kuat dan antara tokoh yang betul-betul membawa perjuangan nak kembalikan Melaka, nak menyerang Belanda, sehingga kan kematiannya di tapak kota Formosa tu. Dilihat tangan yang sebelahnya memakai senjata, tangan yang di sebelahnya memegang kitab Dalail Khairat. Nak kata orang dahulu yang berjuang, menghalau penjajahan, orang agama. Masya Allah, tabarakallah. Sebab bila ada spiritual agama, itulah kesedaran. Okay. Di sebalik kekuatan, contoh kemerdekaan lagi kita lihat kan. Kita tahu tarikh 13 Ogos 1957 kan. Tarikh keramat lah, tarikh kemerdekaan. Tetapi sedarkah kita bahawa tarikh kemerdekaan itu adalah tarikh yang ditentukan oleh ulama sidang semua? Beliau adalah Syekh Abdullah Fahim, datuk kepada mantan menteri, Perdana Menteri kita Tun Abdullah kan. Dan beliau ni kawan rapat dengan Syekh Kiai Hashim Ash'ari yang merupakan pendiri kepada jamaah Nahdlatul Ulama di Indonesia, yang sama-sama juga berjuang melawan penjajah sehingga dia syahid melawan Jepun. Selepas kematian Jepun menyerah, dia masih berjuang sidang hampir semua, dan dia pernah diseksa Kiai Hashim Abdullah ni, Kiai Hashim Ansari sekali, sahabat sekali yang menuntut ilmu di Mekah. Jadi Syekh Abdullah Fahim ni antara orang yang penting, dan dia sangat rapat dengan Tunku Abdul Rahman sudah hampir semua. Diceritakan Tunku Abdul Rahman kalau nak pergi KL akan singgah kat kepala batas dahulu, mintakan nasihat dia, mintakan buah fikiran. Daripada KL nak balik ke Kedah, sebelum tu singgah dulu kepala batas, nak jumpa dengan Syekh Abdullah Al-Fahim sudah hampir semua. Dan tarikh keramat yang diletakkan 30 Ogos 1997 ni adalah tarikh yang dicadangkan sendiri oleh Syekh Abdullah Fahim, kerana beliau adalah ulama dan juga ahli ilmu falak. Ulama yang alim dalam ilmu falak tak ramai sekarang ni ada, sudah hampir semua ya. Nak ceritanya sudah hampir semua perjuangan kemerdekaan itu, walaupun secara zahirnya kita nampak lebih bersifat majmuk, tetapi di sebaliknya itu adalah perjuangan agama yang dibawa oleh nenek moyang kita sudah hampir semua. Ini semua kerana apa? Kerana spiritual mereka, kesungguhan mereka beribadah kepada Allah, kesungguhan mereka mentaati perintah Allah, dia terjemahkan dengan membawa syariat. Jadi ini penting untuk kita bina satu kesedaran dalam jiwa kita bahawa kemerdekaan yang kita lalui ini, walaupun kita dah tidak ada secara zahiriahnya itu, kita tidak dijajah, dikongkong, tetapi hakikatnya kita perlu sedar, selagi mana kita tidak berjaya melepaskan kongkongan hawa nafsu kita dalam hidup kita ni, selagi itu juga kita dijajah oleh hawa nafsu kita. Ini perkara yang penting untuk kita bawa dalam kesedaran kehidupan, terutama bila dalam isu sekarang ni kan, tentang kemerdekaan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala beri kesedaran iman dan kesedaran untuk kita hidup beragama. Bila kita hidup beragama dengan cara yang betul, Allah beri kemuliaan kepada kita sudah hadirin semua. Jadi sekadar itulah yang saya boleh kongsikan bersama dalam perkongsian ilmu kita pada malam ini. Kita berhenti pada prihatin dengan zikir para sahabat terhadap zikrullah. Aqul qawli hadza wa nastaghfirullahal azim li wa lakum. لعل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه والله تعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, bantulah kami agar senantiasa mengingati-Mu, ya Allah. Bantulah kami agar senantiasa mensyukuri segala nikmat-Mu, ya Allah. Bantulah kami agar senantiasa memperelokkan ibadah dan pengabdian kepada-Mu, ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.